Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi walantisami ya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wallahu ta'ala fil Quran Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-temannya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah bagi peluang lagi kat kita hari ini. Kemungkinan esok satu hari lagi dia bagi peluang kat kita, kita puasa hari esok. Ada orang puasa hari ini, ada orang puasa esok. Tak apalah, buatlah macam mana pun. Hari ini kita masuk muka surat 157 158. Hari ini tak ambil lagi kot. Dah. Ada betul ke? Tak apa lagi, tapi sekali sana sebentar tunggu div tu hormat ambil tempat hari itu. Muka surat 157 hadis 318, yang mana sahabat Nabi yang dekat dengan dia, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, nama dia Sinan bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Nama bagi Abu Sa'id Al-Khudri ni qala, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat sedemikian rupa. Dia nak cerita benda dia dengan Nabi, yang Nabi buat satu benda. Apa Nabi buat? Nabi kata idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, bila Nabi rukuk, angkat daripada kepala dia daripada rukuk, dia kata qala, elok dia angkat kepala daripada rukuk tu, maka dia kata apa? Allahumma. Kan kita kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia sambung lagi, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kita tekat tu je. Sebenarnya doa dia macam-macam. Ustaz sendiri pun tak sampai doa ni. Dia dah biasa Rabbana walakal hamd. Kita boleh baca hamdan katsiran, macam-macam boleh ikut kita punya ni doa tu. Elok kita akan Allahu akbar pada sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'as samawati wal ard, samawati wal ard. Dia katakan sini, ya Allah, dia kata, maksudnya dia memuji Allah Ta'ala, puji sepenuh langit dan sepenuh bumi. Maksudnya dia memuji, ya Allah Tuhan, milikmu lah yang ada atas langit semua ni, milikmu lah ya Allah. Kesemuanya yang ada di bumi ni milik kamu lah ya Allah. Menunjukkan betapa hebatnya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia kata kat sini lagi, dan sepenuhnya semua ni yang engkau kendaki selain daripada itu. Min ba'di, maksudnya memuji Allah Ta'ala, ahlus sana'i wal majdi. Nampak tak? Yang berhak, dia kata, yang dipuji dan sebaik-baik ucapan diucapkan kepada, dia kata, pada seseorang hamba. Seorang hamba sepatutnya memuji Allah Ta'ala. Ni ahakun maqal abdu, sepatutnya hamba ni kena puji Allah Ta'ala. Tak mana? Bila dia angkat kepala dia. Elok dia sujud, dia angkat. Pasal tu Nabi SAW kata, tempat yang paling masa kamu nak rokok tu azamu rabbak, besarkanlah Allah. Kita besarkan Allah kan. Bila kita besarkan Allah, kita angkat kepala kita balik, sami Allahu liman hamidah, kita baca doa-doa ni. Ya Allah, ya Tuhan, kami memuji bagimu ya Allah. Sekalian kau ciptakan apa semua, yang doa ada penuhnya di atas langit dan penuh atas bumi ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah masyikta, kepada kamu lah yang sepatutnya kami puji ya Allah. Ahlus sana'i, ahlus sana'i, sepatutnya kami ini kena memuji kepadamu, wal majdi. Dan dia kata ahaqu maqal abdu, sepatutnya hamba Allah ni kena puji lah Allah Ta'ala masa dia angkat kepala dia.
lepas dia rokok, dia angkat-angkat, dia kena memuji Allah Ta'ala. Dia kata kulluna lakal abdu, semua sepatutnya kena puji pada Allah. Bila puji pada Allah, selepas itu kita boleh berdoa sekejap di situ. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, ya Tuhan, salah satunya kita minta dekat Allah. Tengok bahasa ni, tidak ada yang boleh menghalangi sesuatu yang Engkau berikan. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita. Kalau anak bagi dekat kami, kalau anak bagi, ya Allah, tak ada siapa yang boleh halang, ya Allah. Tidak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang boleh kita memberikan apa yang Engkau halangi. Maksudnya benda tu nak bagi, kalau Allah halang tak akan sampai kat kita. Di sini kita mengakui bahawa yang bagi kita kaya, yang bagi kita miskin, yang bagi kita makan adalah Allah Ta'ala. Ini salah satu doa yang kita baca. Kita tak pernah baca pun. Sampai Allah SWT drop kan. Ini semua berpanjang, berjela-jela. Ni semua nampak tak? Kalau ada sembahyang sunat ke apa, nak baca lah. La yanfa'u zajjad min kejad. Ya Allah, Kau lah yang nak bagi sesuatu. Kau nak, sesungguhnya Kau lah penuh kekayaan, tidak dapat menolong si kaya daripada siksa. Menunjuk dia cerita sini, Hang bagilah apa pun sekali dekat kami, ya Allah Tuhan. Kalau sekiranya benda tu sampai, kalau tak sampai, tak sampai. Sesungguhnya kekayaan kita tidak dapat menolong kita. Kaya macam mana pun sekalipun, dia tak boleh mengelakkan dari kita daripada mati, daripada kena seksa. Nak bagi rasuah kat dekat Nabi Sani, boleh dah ambil dengan pukul aku, dia lagi selinap kita. Dan pada hari itu RM2 apa pun tak ada kesan. Dia ada kesan dalam amalan kita. Katanya hadis 361 ni kita dah ambil dah, cuma selingan. Tunggu dev terhormat, nanti ambil tempat. Ialah saya buat nak balik kampung, buat preparation untuk nak balik kampung. Sambung daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Umirtu, kata Abdullah bin Abbas, apa kata dia? Aku disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asjuda, bila nak sujud dia kata ala sab'atin a'zam, kena tunjuk anggota. Dia kata ala jabhati satu sini, itu satu. Yang kedua wa asyara biyadihi, wa asyara, dia kata biyadihi wa ila anfud, maksud dia tangan dia ni, tangan dengan telinga, dengan telinga pula, tangan dia dengan hidung dia. Telinga kalau macam tu, maksud dia kata ni kena. Kebanyakannya orang kalau dia sembahyang, kalau hidung dia tak kena betul-betul, maksud ni kena. Yang ni mesti kena. Dapat dai dengan ni mesti kena, dia kata. Kalau dia tak kena, maka lingkup bin Jahannam. Lagi satu, dia kata wa yadai tangan. Dia maksud yadai yang ni, yadai. Kalau dia kata apa nama, yadai ila mirfaqai, yadai ni yadai ila mirfaqai, kena letak macam ni. Nampak tak? Kalau dia kata tangan sama sampai ke pada siku, macam ni kena letak. Tapi Allah kata yadai, yang ni kena angkat lah. Yang ni tak boleh sentuh lah. Pasal dia kata yadai, bila yadai yang ni saja. Ada faham ke cakap kan? Pasal kita ni duduk dia apa nama 10 hari pantang larang, cakap elok, jadi penceramah pun jadi slow je kan. Boleh tak tangan kena macam ni. Dia kata yadai, ni tangan. Lepas tu masalahnya kita tayamum, Allah Subhanahu Taala sebut yad saja, yad. Tu pasal apa kita tayamum sampai ke sini? Why? Lepas tu kita tayamum sampai ke sini. Tapi bila ambil wudu, Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq. Wa aidi ila marafiq. Bila nak basuh tangan, nak basuh, ambil wudu, bagi kena ayat, Allah kata tangan ni sampai ke siku. Tapi mai tayamum, Allah kata yad aja, yad. Tangan. Allah tak sambung pun sampai ke siku. Pasal apa kita ambil tindakan untuk sambung ke situ? Pasal tu hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi tepuk sekali yang Yusuf kata, dia
Dia sampai mana? Sampai ke tangan dia. Dia tak sampai ke siku. Dia tak payah kita bersilat. Ustaz Dok tunjuk. Tak payah silat-silat apa pun, silat ada bang. Tak payah silat apa pun, dia tak perlu nak silat apa semua. Silat kita ada, kita akan sediakan apa nama gelanggang, badan untuk silat. Ya. Oleh sebab tu wal yadai ni dia kata dua tangan. Lagi satu wa rukbatain. Rukbatain apa nak kita nak kata? Rukbatain tu how to say? Apa dia faham apa? Lutut. Rukbatain. Rukbatain lutut dia kata. Wa atrafil qadam. Wa atrafil qadam maksudnya bila sujud kaki kita macam tu. Kaki kita maksud atraf. Atraf ni penghujung dia. Dia tak boleh kita biar macam tu semua, tak boleh. Dia kena buat atraf. Sampai tak mampu kena dia macam ni kan. Buat atraf. Yang ni semua adalah 7 anggota. 7 anggota. Faham tak tu? Hadis ni muttafaqun alaih. Tapi kalau kita sujud, kita tak kena apa nama hidung kita tak kena betul-betul di antara jabhah dai dengan ni. Kalau tak kena, maka sujud kita jadi lingkup, semayang kita lingkup. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya tangan kita, pergerakan tangan kita cara tak betul, lingkup. Lepas tu tang sujud ni cukup penting. Sujud ni paling penting sekali. Hadis ni muttafaqun alaih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tengok daripada Abdullah bin Abbas yang berkata dalam terjemahan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dia kata diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Nabi ajak dekat aku, Nabi suruh dekat aku, kalau sujud dengan 7 anggota tu sudah lebih, tu sudah kurang, tu sudah buat apa jenis yang tu. Iaitu dia kata dahi seraya menunjukkan hidung. Dahi dengan ini, sama lah ni kan. Dengan 2 tangan dia kata, 2 tangan, lepas tu lutut dan ujung jari jemari. Maksud dia tu semua termasuk berapa tu semua? 7. 2, 4, 6, 7. Faham kan 2? 2 tu mana? Okey, 2 lagi. Okey, 2 lagi. Banyak pandai. Ini 2, lepas tu ini 2, sudah 4, ini tangan sudah 6, ini 1. Dari dengan apa nama ni 1 dah? 1 tu jadi 7. Sebenarnya apa nama? Yang ni dia kata tak, yang ni pun termasuk 2 Ustaz tak, dia termasuk 1 tu jadi 7. Kalau hang kata 2, 8. Kalau dia kata 1 dia asingkan, kalau dia istilahkan dia asingkan jadi 8, tak salah kalau dia asing pun sekali. Asing walaupun dia kata 8, tapi dia masih lagi kata ni dengan ni ada, tak apa. Tapi yang paling penting sekali adalah 7. Nak bagi senang, bagi mudah kan. 7 anggota tu ya Allah kalau kena, maka sujud kita sempurna. Bila seseorang sujud, dia perintahkan melakukan dengan 7 anggota badan, iaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan dia, 2 lutut, ujung-ujung jari, 2 kaki dia, semua tu lengkap dan bagi sujud dia sempurna. Hukumnya kita sujud dengan 7 anggota badan seperti tersebut adalah wajib dilakukan. Dia tak boleh buat benda-benda pelik. Masalah sujud kena macam tu, rokok kena macam tu. Nampak tak? Hadis Nabi dari wabni apa nama Buhainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada wa farraja baina yaday hatta yabdu bayadun ibtayhi, maksudnya ketiak dia lah. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni daripada Buhainah radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, dia kata kana idza shalla wa sajada wa farraja baina yadayhi. Okey. Maka Nabi SAW dia kata bila sembahyang, maka ketika sujud, baginda dia kata merenggang. Kita sujud ni, masa kita sujud ni, so ni kita dah habis dia kita baca pun, kita akan praktik balik semua balik. Dan ni pun duk mai cakap memang pening kan. Bila kita sujud, tangan kita tak ditutup macam ni, macam pengantin. Dia kata baginda dia kita renggangkan masa kita sujud, dia kena buka dia sikit macam tu. Dia kena buka macam apa-apa. Dan ini semua hari pengantin kan, hari kata hari berinai kan. Ini semua bukan hari berinai, ini nama dia hari kita nak sembahyang.
Lepas tu dia kata kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajad, Nabi bila sembahyang, bila sujud dia wa farraja baina yaday, dia buka sikit. Dia tak macam ni, dia tangan kita straight menghadap kiblat, tapi dia buka aja. Dia buka, dia kata hatta yabdu. Bila dia buka, bila dia buka yang ni pula dia kena buka macam tu. Dia tak boleh tutup macam tu. Baik lelaki baik perempuan sembahyang sama. Kadang sujud dia buat macam tu. Dan dia kena buka ni, kena buka sikit. Nanti kita tunjuk keseluruhannya, okey? Tapi masalahnya masa dia sujud, yang ni kena buka. How to. Nampak faham kan? Okey, alhamdulillah. Dia tak macam pengantin. Dia malaikat dia katok kan. Dia kena buka sampai dia kata kat sini sampai boleh nampak ketiak keputihan tu, nampak. Dia boleh nampak, ya Allah. Berarti dia buka, dia tak tutup di situ. Dia kata apa kat sini, dia kata dengan dan dua tangannya hinggalah kelihatan putih kedua ketiaknya. Maksud dia kata hatta yabdu bayadun ibri, maksud dia sampai nampak ketiaknya. Nampak dia buka, dia tak boleh kita sujud, kita sujud tak boleh kita tutup, dia kena buka sikit. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita dah mengaji bab sembahyang ni, walaupun kita tengok sikit kita ambil, tapi benda ni dapat membetulkan keadaan sembahyang kita, yang sebagaimana Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang nampak semua macam mana nampak tengok aku sembahyang. Maksudnya pada waktu sujud diperintahkan, dia kata merenggangkan kedua antara dua tangan, dia kata dengan lambung sebagaimana yang disebut, dia kata dalam hadis di atas, hingga kelihatan putih ketiaknya. Hukumnya dia kata sujud, dia kata dengan cara sebagaimana diperintahkan dalam hadis ini adalah wajib. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Bazzar, Bara ibn Hazim, minta maaf, anil Bara ibn Hazim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha, dia kata kaffaika warfa', dia kata mirfaqaika, rawahu Imam Muslim. Imam Bazzar, sahabat Nabi nama dia Bazzar bin Azib radhiyallahu anhu, kata telah bersabda, semua hadis-hadis yang cerita masalah sujud, macam mana nak sujud, semua hadis-hadis ni hari ni semua dia cerita bab sujud belaka. Nampak tak? 7 anggota, dan 7 anggota tangan buka, tangan terbuka macam tu sikit. Maka dia kata kat sini pula, masa nak sujud ni, bagi pembetul tangan kalau boleh jangan letak, tangan jangan letak macam ni. Dia nak ajak, nampak dia nak ajak, dia kata apabila engkau sujud, dia kata maka letakkanlah 2 tapak tanganmu dan angkatlah 2 siku. Nampak? Ni saja letak, tadi saya kata dah. Mai hadirin lagi dia cakap. Pasal kalau kita tengok hadis daripada daripada Abdullah bin Abbas, Nabi duk ajar dekat dia 7 anggota, 2 tapak tangan dah cukup dah. Tapi dia dah bagi tahu kat kita, kadang-kadang orang dah faham kata 2 tapak tangan termasuk tu. Ada orang sujud macam ni. Nampak tak? Ada orang sujud, ada tak? Ada wujud macam ni, fashion macam ni ada. Sampai dia tutup, kita pula tahu apa jadi kat dia kan. Maka dia yang ni saja letak macam ni letak macam ni, yang ni angkat. Yang ni dia kena angkat, ni kena angkat. Ni angkat. Maka dia kata angkatlah siku, bila angkat siku angkat ni. Ni kena angkat. Bila dia angkat, dia kena buka macam tu sikit. Dia kena sentuh, nampak tak? Action tengok. Dia betul-betul macam aerobik. Dan kalau kita pergi kelas aerobik kan, kita gerakkan tangan. Nampak? Dia kita dah gerak siap, kita tak macam tu. Kalau Hasmai dia mampu macam tu sujud, maka dia buka macam tu. Bila buka macam tu, buka dah ni, buka lah. Tapi kalau kita tutup ni, tutup lah. Tapi kalau macam ni, dia buka. Nampak tak? Ya Allah. Biasa tengok ada Tok K, binatang nama-nama Tok K. Dia buka macam tu kan. Tengok ada geografi 550 dia tunjuk. Apa tahu apa? Kan dia tunjuk dia kaki bila nak terbang. Nampak dia terbang. Dia start nak sujud dah. Binatang tu punya cerdik, dia tunjuk kat kita, binatang tu tunjuk macam mana cara sujud. Nampak tu? Cuma kita yang tak reti, dia duk ajar kat kita. Ya Allah, hadis ni rawah, dia kata warfa' ni dia kata apa? Nabi kata idza sajadta, bila kamu sujud, dia kata fadha, dia kata maka letaklah kaffaika. Kaffai dia ni kafai. Ni kafai. Yadai ni kafai. Ni kafai. Dia kata
Warfa, maka angkat. Dia kata mirfaqai, ni mirfaqai, angkat ini. Nampak? Hadis rawahu Imam Muslim. Pada waktu sujud dia kata diperintahkan kita angkat siku, iaitu telapak tangan dan siku dia kata jangan diletakkan rata dengan tanah ni. Ini rata tanah tak boleh. Hukumnya dia sujud, dia kata menurut hadis di atas ada wajib yang ditunjuk oleh Abdullah bin Abbas. Cara tu adalah cara yang wajib. Mana pula hadis yang seterusnya? An-Wa'il ibn Hijr radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat Nabi. Dia main dekat Nabi dan Nabi ajak dekat dia cara angkat tangan, dan tangan nak letak di mana dia. Wa'il ibn Hijr radhiyallahu anhu, Nabi ajak dekat dia, Nabi tunjuk dekat dia, angkat tangan hang hazwa min kaf, ni dekat ni atau macam ni. Dan satu lagi Nabi ajak dekat dia bila letak di atas alat sadr. Nabi bagi tahu, anda faham? Walaupun kadang-kadang kita nak tengok Osman, kadang-kadang tepi masjid tengok, kita kata kat dia macam-macam, kita kata kat dia, tapi itu yang disuruh oleh Nabi. Kalau kita boleh memahami satu hadis yang Nabi sebut, Nabi ajak dekat nama Wa'il ibn Hijr. Bila satu benda hadis yang confirm Nabi tunjukkan sahabat tu hadis yang sihat, hadis yang sahih, kita tak mampu buat, kita jangan kata ke orang. Kita jangan kata ke orang, masa kita duk kata aku tak maulah, aku tak kat ni, okey. Tapi jangan kita kata dekat kawan tu tak betul. Pasal hadis ni terang-terang dekat kita. Pasal tu kita mengaji, kita bercermat. Mulut lidah kita, tindakan kita kena cermat. Pasal kita kadang-kadang kita pergi mengaji tengok ada seorang perempuan sembahyang. Ni apa ni? Tak sini merepek kan? Kalau dia kata hang tu merepek. Wa'il ibn Hijr dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza raka'a, dia kata farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu al-Hakim Nisaburi. Daripada Wa'il ibn Hijr radhiyallahu anhu katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, dengan dia ulang balik sebenarnya. Dia ulang balik, yang kawan ni ulang balik. Dia kata Nabi apabila rokok, dia kata baginda akan renggangkan jari. Bukan rokok dia pegang lutut kan. Bila pegang lutut dia tak pegang macam tu. Dia tak pegang macam tu, dia buka. Dia pegang ni lutut. Nampak tak? Dia buka tak? Dia buka macam tu. Dia buka macam tu. Biar masa pegang dia kena buka. Dia tak pegang lutut, dia buat macam pengantin. Ya Allah. Dia ingat lagi zaman kahwin dia terlajak sampai dia kahwin pun dia ingat lagi. Maka ni lutut dia kena buka ni, dia kena buka, dia tak payah buka kan. Semua semayang ajak dekat kita, ya Allah, supaya orang boleh tengok semayang kita ni semayang yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Pegang di lutut tu kena buka, dia kata. Kana idza raka'a, bila kamu rukuk, dia kata bila rukuk tangan hang pegang kat lutut. Faraja, dia kata baina asabi'i, baginda renggangkan jari-jarinya. Wa iza sajada, bila mana dia sujud. Bila mana dia sujud, dia kata wa iza sajada dhamma asabi'ahu. Bila mana dia sujud, dia kata dia sujud, apabila sujud baginda dia kata rapatkan jari jemari. Tak nak sujud macam mana? Dia sujud kan? Tadi dia taklah kata rapat sangat macam ni. Tadi kita mengaji buat sujud dah. Sujud macam mana tadi? Excuse me, mana buku ni? Farraja baina yadayhi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasajada wa farraja baina yadayhi. Maksudnya dia kata kat sini hadis 318. Please kita tengok 318 dengan 320. Tadi dia kata tengok Buhainah kata apa? Kana idza shalla wa sajada, bila Nabi semaya wa sajada farraja ada. Dia kata buka tak? Dia kata buka, dia kata nampak tak? Buka, dia kata farraja yadai, dia buka ni. Bila dia buka ni, maka di sini dia kata wa idza sajada dhamma. Maksud dhamma maksud dia tak buka macam ni, dia ni. Maksud dia nak kata kat sini ialah wa iza sajada dhamma asabi'ahu. Maka kita tengok sini hadis Buhainah, please, nampak dia keliru sikit lagi.
Hadis Buhainah kata bila sujud dia kata farraja, buka dah jari jemari ni buka. Tapi buka ni dia tak sama buka macam rokok. Okey, bila kita tadi rokok kita buka macam ni, nampak dia buka dah, dia buka tu. Tapi bila main taklah macam tu. Nampak tak? Maksudnya dia kembali balik macam ni. Nampak tak? Faham tak? Bukan dia macam pengantin dah. Baca sekali lagi, baca sekali lagi nak tengok. Tak bagi apa keliru. Hadis daripada Buhainah 318. Idza kana salatu idza shalla, adalah Nabi bila sembahyang wasajada dan dia sujud farraja buka. Dia kata kat sini pula dalam hadis ni, bila Nabi pula rukuk dia kata, tengok 320. Kana idza raka'a, bila Nabi rukuk dia kata farraja buka dah. Perkataan farraja ialah tangan dia buka. Dia kata farraja baina asabi'i, bila mana dia rokok dia buka macam tu. Masa dia sujud pun dia buka, tapi taklah buka macam rokok. Nampak tak? Dia nak beza. Faham tak tu? Kadang-kadang kita baca kita pening, Ustaz saya pening dah Ustaz, pasal dalam buku ni kata maka ketika sujud dia baginda renggangkan. Masa sujud tu baginda renggangkan dia dua tangannya. Nampak tak? Renggangkan kedua tangannya. Macam sini dia pula dia kata apabila sujud baginda rapatkan jari jemarinya. Rapatkan, dia kata wa iza zamma, maksud dia rapat di sini bukan dia nak beza tang sini dia nak beza apa dia. Tang sini dia nak kata bila kita sujud kita buka jari jemari. Okey, tang sini dia nak abad dekat kita bila kita rokok kita buka jari jemari. Abang buka jari jemari. Tapi dia bukan macam rokok. Dia bukan kita buka macam rokok. Macam rokok lutut macam ni, kita buka macam ni. Nampak tak? Kalau buka macam tu sikit, maka dia nampak dia kita tak pegang kemas lutut kita. Boleh sebab tu bila mana kita lutut kita pegang, kita buka sikit. Tapi bila mana kita sujud kita buka juga, kita buka sikit, bukan buka macam tu. Nampak tak? Buka macam ni pada lutut. Tapi bila main kepada sujud kita buka sikit je. Buka tetap buka. Walaupun dia kata dalam ni dia kata wa iza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim Nisaburi. Faham tak maksud Ustaz? Maksud dia nak beza. Dua-dua ni kita tengok, kadang kita pening kita baca, tapi dia nak buat perbezaan. Dia nak buat perbezaan dengan arti kita sujud kita kena buka. Tak boleh macam tu. Tak ada orang sujud macam tu dia buka sikit. Okey, dia buka sikit. Faham tak maksud Ustaz? Awak pening-pening? Okey, bagus. Menunjukkan nama kelas kita ada tindakan yang positif, walaupun kelas kita kadang-kadang ceria tak ceria, namun kita bagi tension. Terima kasih kepada semua yang hadir. Selamat balik kampung selepas kuliah nanti. Okay? Oleh sebab tu kita tengok di sini. Dan apabila sujud dia kata baginda rapatkan jari-jari. Maksud rapat bukan rapat macam ni, okey? Dia renggang sikit. Okey, dia renggang pasal dalam hadis satu lagi menceritakan apa maksud yang dikatakan rapat di sini. Rapat dia buka tapi tak macam dia buka macam rokok. Nampak tak? Maka dia menceritakan keadaan tu. Lepas tu kita kena mengaji hadis, gabung 2-3 hadis baru kita nampak. Kalau tidak kita tak nampak. Bagus. Anda adalah cemerlang. Oleh sebab tu dia kata kat sini hukumnya, dia kata berbuat, dia kata sebagaimana ketentuan dalam hadis di atas adalah wajib. Kita wajib kena buat semayang macam tu. Semayang macam tu kita kena wajib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ni semayang boleh ke? Boleh tak boleh kita semayang bersila kan? Kita tengok ni masalah bersila. Bersila bagi kita duduk macam ni. Arab tak erti bersila cara kita. Okey, jangan kita faham bersila ni cara kita. Okey, bersila ni ada kaedah, ada bersila dia. Ada kaedah bersila dia. Kita orang Melayu bersila kita duduk macam tu. Dia bersila bukan macam tu, dia duduk macam apa? Dia duduk macam kita nak semayang tu. Yang ni kita tunjuk lah woi. Jangan kita rasa orang kita bersila ni pasal orang Melayu punya bersila faham pula duduk. Dia Arab dia nak duduk macam bersila sakit mampu boleh mati dia. Ya Allah kan. Betul dia tak reti. Dia punya bersila, orang Arab masuk bersila macam ni, bersila. Dia duduk satu majlis. Okey, ini bersila dia. Kita masuk kita bersila. Ni bukan bersila bagi kita. Ni macam kita kata memang duduk di antara kita. Tak ni kita kata murid-murid duduk di antara dua sujud. Arab kata semayang apa pula? Pasal dia bagi dia ini bersila dia.
Sila kita pula, ya Allah, kita duduk kan? Orang Melayu kan? Allah, apa-apa. Dia duduk macam ni, dia kalau duduk macam ni, dia sakit lah. Sini semua dia sakit, pasal dia tak biasa macam ni. Faham tak? Dia tak boleh harap, Allah, Abdullah. Nanti mampu, dia segi punya badan kan dia, kan? Dia tak boleh duduk macam ni. Pasal tu jarang kita tengok orang Arab macam ni. Kecuali di tempat kita, dia duduk. Tapi dia duduk, kita tengok, dia tak selesa macam kita. Kalau kita tengok orang Arab, dia tak akan selesa macam kita. Dia akan ada pada rumah dia, macam kita tengok tilam keliling rumah dia, kalau kita tilam tu orang duduk, dia tak selesa. Dia kalau nak ajak dia bersila, dia kena letak tilam. Lepas tilam, dia ambil kaki dia macam ni, dia silam macam dia. Nampak tak? Maka orang yang kadang-kadang dia tak boleh, dia sembahyang dia dengan cara bersila macam ni, boleh tak? Dia benarkan dalam syarak. Nampak tak? Maka dia tak boleh, bukan maksud dia bersila, sembahyang bersila, seronok lah, bersila. Allahu Akbar. Ya Allah, bersila maksud sembahyang macam tadi, bukan yang ni nak makan ke apa kan, seronok duduk. Nampak tak? Kalau kita sembahyang bersila macam ni, tindakan kita seronok sembahyang. Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Tadi bersila sakit tak? Kita terbuka macam tu, mampu ya Allah Tuhan. Tapi kalau kita pergi kelas-kelas kelas-kelas yoga kan, kelas yoga, sini silap dia. Om Manasiva. Okey, try cuba 1, 2 kan. Yang tu nama dia sila macam ni, ada faham. Tapi kita punya sembahyang sila kita macam tadi orang Arab. Faham tak? Ya Allah, buka kasut aku. Nasib bela berhasil tu perempuan ni. Okey, sama. Fahamkan tu. Kadang-kadang kita kena baca hadis, jangan kita faham cara kita faham hadis. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia kata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku sendiri tengok Nabi sembahyang. Nabi sembahyang masa ni, masa 15 hari Nabi sakit. Masa ni Nabi sakit, Nabi buang air pun, Nabi kencing pun berdiri masa ni. Masa Nabi sakit, sakit sangat-sangat. Sampai Nabi nak letak kaki dia, kedua kaki dia nak letak, Allahu Akbar. Kedua kaki dia nak letak macam tu, dia bergeletak, ya Allah, dia tak boleh. Yang tu ada sampai sebelah dia Abu Bakar dan Umar yang bawa dia, Nabi SAW. Sampai teringin nak tengok, ya Allah, sampai dia kata ke Aisyah, tolaklah sita tu sikit aku nak tengok. Dia tengok Abu Bakar, dia seronok tu. Pasal tu Nabi kata, jadikanlah hidup kita ni ada sahabat-sahabat seagama, sejiwa dengan kita. Sejiwa dengan kita kena ada, ya Allah, ada faham. Kena ada benda macam tu, kena ada. Tapi kadang-kadang kita tengok benda-benda macam ni ada pada orang, pada puak-puak yang kita tengok walaupun ajaran dia tak mampir-mampir, tapi ukhuwah, ikatan di kalangan dia tu kuat. Nampak tak? Pasal syaitan tak banyak kacau dia, pasal dia dah rosak, ada apa syaitan nak kacau kan? Tapi kita ni kadang-kadang mengaji hebat Allah, tapi ikatan di kalangan kita kurang. Kurang sangat-sangat. Benda macam tu kita kena jaga. Maka Nabi SAW, kalau kita tengok ayat hidup Nabi ni, semuanya banyaknya untuk kita lah, ya Allah. Pasal tu kita hidup dalam dunia ni, kalau boleh biarlah sikit kita sayang kat Nabi kita, beramal lah benda yang dia tinggal. Benda yang dia tinggal. Pasal yang nak tolong kita lepas mati ni, tak ada lain syafaat dia. Syafaat dia lah nak tolong kita. Setengah kita susah, tengah kita menjerit esok ni, tak tentu lagi anak kita boleh main, tak tentu lagi suami kita boleh main, tak tentu lagi isteri boleh main, tak tentu lagi siapa yang kita nak bantu dia boleh main, tak tentu. Tapi yang kita duk selawat kat dia, tak pernah tengok rupa dia, duk selawat dekat dia, duk beramal dengan amalan dia, Nabi lah yang akan hadapkan kita. Dia lah yang akan make kita bagi syafaat. Maka Aisyah radhiyallahu anha duk cerita yusalli mutarabbi'an maksud Nabi SAW. Pernah saya melihat Rasulullah mutarabbi'an, Nabi sembahyang dengan bersila dengan arti kata orang yang sakit, dia tak boleh bangun. Pasal tu orang yang nak sembahyang atas kerusi ni, dia kena ikhtiar dulu. Pasal dia boleh berjalan. Minta maaf kameraman, kameraman ni bulan sudah dia terbalik, bulan ni dia okey balik kan. Bulan sudah nak rakam, memang terkejut, jatuh. Kau tengok dah, betul-betul saya petak mai. Minggu silam petak mai, jaga apa punya sampai kata cari apa tak jumpa. Lepas tu kadang-kadang orang tu jalan boleh. Bila nak main sembahyang, Ustaz, bila Ustaz nak main sembahyang, ada kerusi dah, tak kaki tak lalat, dia buat dah. Dia nak duduk atas kerusi, dia tak boleh duduk terus. Dia kena kalau boleh berdiri semampu yang boleh.
Dan mampu yang boleh, dia tak mampu sangat-sangat pada masa tu baru dia duduk. Katalah memang ada tu imam baca panjang, ada tak mampu duduk, okey. Kalau tak mampu pun Nabi SAW tak dibenarkan dia duduk atas kerusi terus. Tak boleh. Kadang-kadang ada orang alasan kata, kita dah dengar masalah penyelesaian fiqh di Malaysia ni, kadang-kadang kita rasa seronok, kadang-kadang kita rasa kecewa. Masalah ni banyak ustaz-ustaz masuk dalam televisyen adalah dia nak canggih je. Yang paling penting dapat masuk di mana-mana. Dia tak peduli masalah penampilan dia, berlubang ke macam mana ke macam mana. Kita dah tengok macam apa masa sahabat ustaz dia ceras. Dia budak bagus, umur 30 tahun. Bila dah masuk dalam metro, malu dah, dia sendiri memalukan diri dia. Dia mengaji biasa, tapi oleh kerana penampilan dia pandai berceramah. Dia cuma asas pondok je, mengaji pondok je. Tapi penampilan dia, Allah, orang suka kat dia. Lagipun dia handsome sangat-sangat. Dia ni pula pandai bercakap, dengan pandai cara teknik dia, dengan cara dia. Mamak ni buat macam mana pun tak handsome, dia tak sama. Ada dia punya peratus tulis. Kawan ni pula, ya Allah, dengan kedudukan dia punya handsome sangat-sangat. Sampai kita tengok Majlis Agama Islam cek tengok dia dah kahwin dah sebelah perempuan lah. Kahwin cerai. Dan sekali dia sendiri tersangkut. Dia sendiri tersangkut bila metro glock kan. Metro glock muka depan, muka ni. Malu dah, dia sendiri malu. Kita nak kata kat dia imam, pandai baca sedap. Allah bagi kelebihan bacaan okey, umpah paras okey, berceramah Masya Allah. Dia memang duduk, yalah ustaz duduk di ceras dekat Taman Shibling, ustaz tahu keadaan situ. Ustaz duduk pun dekat 8 tahun, masa lepas SPM ustaz duduk di situ, dekat Taman Shibling, tempat Taman Tahfiz Quran, tempat tahfiz Quran yang begitu lama di ceras. Ustaz duduk situ. Yalah budak-budak akhirnya dia sendiri merosakkan diri dia. Kadang-kadang kita tak apalah, yang penting saya nak dia kadang-kadang dia ikut dan dia celup-celupan. Orang suka dengan ceramah dia. Orang suka pasal apa? Dia cara dia handsome. Utamanya perempuan Timai. Maka perempuan hari ni bila tengok orang handsome tergedi-gedi, bukan nak tengok ceramah, nak tengok orang penceramah tu. Ada faham? Kata tu penceramah aku kurang. Pasal tu ustaz dah hidup usaha. Mungkin yang boleh nak makan apa nama jenis bagi putih kulit tu. Makan toyol baca makan apa nama tu? Ada toyol kita makan tu. Apa nama tu? Tempe. Semalam Ustaz Rizal beli kat Ustaz makan ni, Ustaz jadi cantik, putih, gebu. Okey. Aku tak gebu, jaga. Oleh sebab tu ya Allah, kalau kita nak semayang, jangan kita kata kalau tak mampu atau kursi inilah, mulut lidah macam inilah yang Ustaz dah cakap yang menyebabkan banyak dalam masjid dengan surau dia letak kursi. Pasal dia tak mampu berdiri. Orang yang tak mampu berdiri, jawapan dia semayang Allahu Akbar bacaan, dia kena duduk macam ni. Dia duduk sekitar, dia terus duduk macam ni. Saat ni dia tengok tu imam tu dekat-dekat nak habis, dia nak balik. Okey, terus dia rukuk. Dia tak boleh gunakan kerusi. Dia Maka kalau dia tak boleh tu, cuma masalah tak boleh berdiri je. Isu tak boleh berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi ajak dekat sahabat kalau baca panjang. Okey, dia tak boleh nak berdiri, baca Fatihah, lepas tu surah yang lain dia tak letih dah. Terus dia duduk macam ni. Saat ni dia dengar bacaan dekat-dekat nak habis dah. Okey, dia nak balik. Terus dia Allahu Akbar, terus dia rukuk. Dia tak boleh dengan bacaan panjang duduk atas kursi pula. Tadi kalau malaikat tolak kursi sungkuk, jatuh. Nampak tak? Oleh sebab tu Allah dia tak boleh gunakan kursi. Maka kaedah tu Nabi dah ajak, Nabi tunjuk kat kita. Terutamanya kalau kita pergi di Mekah, kita akan tengok ramai orang akan duduk bangkit. Dan Nabi tak benarkan kalau sekiranya panjang sangat-sangat, katalah dia berdiri betul. Okey? Tiba-tiba dia panjang sangat, dia buat kaki dia. Nampak tak? Faham dah masuk kaki macam ni? Dia bagi satu kaki ni, kata satu lagi. Relax. Lepas dia pula. Yang ni lagi mampu lingkup bersemayang. Nampak tak? Ada macam ni macam ni. Kita duk tengok kadang-kadang sayang dia pergi semayang depan Kaabah, tapi sayang tingkah laku ibadat dia gagal di sisi Allah Ta'ala. Sebaik-baik kita semayang di mana?
di Mekah dan Madinah. Pahala berlipat kali ganda yang tidak terhingga, betul tak? Tapi semayang kita sendiri duk tengok ya Allah Tuhan, macam dia nak pegang Quran, imam dia baca, tak salah. Itu perbuatan yang tak salah. Pasal dulu isu ni di Malaysia sampai ni selesai dah. Pasal orang Melayu banyak benda sensitif. Benda-benda yang sepatutnya sensitif, dia tak sensitif. Yang tak yang tak sepatutnya, mana kursi aku? Aku dah tarik tak boleh duduk. Faham dah maksud tu? Ya Allah Tuhan. Ni berapa jam ni? Lah ni masuk pukul 7 tu semayang lah ni. Okey, tak apa, kita ambil sikit lagi hadis. Hari ni kan tak tenang. Okey, maksudnya bila seseorang sakit, mutarabbi'ah ni adalah orang sakit. Jangan kita semayang macam tu, oi. Satu kita tengok satu mazhab. Allahu Akbar. Mazhab yang membenarkan duduk kalau tak sakit ialah mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau kita lepas main fardu nak main sunat kan, boleh duduk. Pasal tu kita akan nampak orang India dia main sunat dia akan duduk. Nampak tak? Apa tu apa? Berarti pergi kadang-kadang di mana-mana kita tengok nak main sunat dia akan duduk. Dia banyak rugi orang yang sembahyang duduk, maka Nabi kata rugi. Khusus bagi orang yang duduk ni mutarabbi'ah ni ialah khusus bagi orang yang sakit tak mampu. Hang upaya Nabi kata mastata'. Kalau upaya buat sekadar mampu, walaupun sunat sekalipun. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia macam mana pun sunat tu dah kategori wajib dah. Macam mana pun dia kena buat. Kalau masa tu Imam Abu Hanifah kata kalau tak mampu berdiri diri sekalipun, hang duduk. Pasal tu ramai kebanyakan yang duduk. Kalau kita pergi masjid India, duduk perhati depan ni, dia pakai duduk. Depan macam mana pun dia pakai duduk. Maka kita jangan sembahyang duduk. Sembahyang duduk ni khusus, bersilan ni khusus bagi orang yang sakit. Sama ada dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kalau boleh, kalau kita nak hadapkan diri dengan Allah Ta'ala, manusia, kita yang orang yang menghadap diri dekat Allah Ta'ala ni ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim bila dia cari bulan, dia kata bintang Tuhan, bulan, bintang, semua bintang, dia nak cari yang menciptakan semua ni. Maka dia berdiri ya Allah depan Allah, menghadap depan Allah Ta'ala. Mula-mula sekali Nabi Allah Ibrahim hanifan musliman, yang kita dah baca takbiratul ihram, menghadap kiblat, dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam semua keadaan dia menghadap diri dia kepada Allah Ta'ala setelah dia mencari Allah Ta'ala. Nampak tu? Masa tu bila main waktu semayang, ya Allah Tuhan, ni Allah bagi masa, ni masa hadapkan diri dekat aku. Tiba-tiba hang tak hadap lagi. Nampak dah? Hanifan musliman. Pada masa tu kita mengaku aku ni jujur, aku beriman, aku jujur ya Allah beriman dengan hang. Masa tu dalam masa semayang ni kita jaga. Masa semayang ni kita jaga. Baik. Oleh sebab tu dia kata bila seseorang dia kata sakit, masa sakit dia semayang sakit, solat dia sakit ni. Sedang dia kata keadaannya tidak memungkinkan untuk berdiri, dia tak boleh berdiri. Pada masa dia tak boleh berdiri, pada masa tu ulama kata maka ia boleh solat dengan bersilah, dengan duduk tadi. Nampak tak? Tapi kalau dia dah boleh berdiri, why you nak ambil ni semua? Why? Kan dia dah boleh dah, ya Allah, boleh berjalan, boleh macam tu. Kita setengah orang tengok jalan main boleh, sampai ke masjid dia mula nak duduk, tengok berdiri dulu, ikhtiar. Dan nampak dah memang ketak dah, tak boleh kerusi. Tak apa, duduk. Itu tak buat daya. Tapi hang try dulu. Ini tak try tak apa, ambil kursi. Tapi kalau sekali-sekali kita tengok orang macam ni, kalau ada buffet, dia boleh ambil kuih. Ambil kuih, berdiri, boleh pilih-pilih, diri. Dia pilih kuih tu, punya lama. Kan, mamak dah perhati semua jenis. Ini semayang, duduk. Tapi bila ambil kuih, dia berdiri lama. Saya dah tengok, ambil kuih kalau dia berdiri lama, berarti dia ada kemampuan. Dia ada kemampuan. Bila ada kemampuan macam ni, Allah, dia tak boleh duduk terus. Dia kena berdiri dulu. Bila dia tengok tak, baru duduk. Nampak dan mereka tak baru duduk. Nampak tak? Jangan dia ambil keputusan terus duduk. Bagi dalam bab ni, dia lebih arif tentang diri dia. Kita tak boleh nak kata apa. Dia sakit, dia lebih arif. Tapi agama ajak dia kata berdiri sekadar yang mampu. Diri sekadar yang mampu. Rugi dia tak nak. Rugi masalah semayang dia. Maka dia kata kat sini hukumnya boleh melakukan salat.
Boleh melakukan solat, dia kata, dengan bersila bila orang sakit ataupun keadaan darurat dia boleh. Keadaan darurat boleh. Kita boleh baca satu lagi hadis. Ya. Yes. Kalau wanita yang syarat mengandung kan, dia boleh berjalan, dia boleh berdiri. Ya. Tapi bila dia dah duduk, dia nak bangun tu memang susah. So macam mana tu? Macam katalah perempuan, senang macam hang sendiri kan. Apa nama? Okey, sekarang masalah dia berdiri boleh kan? Boleh. Dia rokok tak boleh kan? Kata kadang-kadang susah. Dia rokok ala kadar dia. Kakak tu. Okey, ala kadar dia. Sujud dia boleh tak? Sujud boleh. Okey, dia ala kadar. Okey, matang ni dia boleh. Kan saya pun tak tahu macam mana orang mengandung. Kan kita ni bila dia tak boleh sekadarnya. Saat ni sami Allahu liman hamidah. Masa dia nak pergi sujud boleh tak? Pergerakan sujud dia boleh. Dia buat sekadarnya. Yang mana boleh dapat. Dia paksa diri. Katalah kata dia nak sujud susah sangat sujud macam Aiman sujud. Buat macam mana dapat tak? Dia buat sekadar mana pun tak apa. Dia buat tapi dia sujud nak pergi dapat sujud. Tu saat ni dapat kan? Dapat. Kita boleh pro aku. dia boleh kaki tu boleh pergi ke belakang. Ustaz bisa tengok orang yang mengandung sembahyang. Dia boleh dia ikut keadaan dia. Tapi bila dia sujud tu nak bangun tu susah Ustaz. Okey, memang susah kan? Oleh sebab tu Allah Tuhan. Itu apa nama? Pandai-pandai kalau dia rasa sujud susah, dia bila dia terus masa ni dia duduk macam ni, maka dia sujud. Apa dah? Maka dia angkat dia. Dia ketika dia sujud dah, sujud. Pasal dia tak boleh. Okey, kalau dia sujud ni takut masa nak naik balik takut terberanak kau. Oleh sebab tu ya Allah, dia masa dia sami Allahu liman hamidah, masa dia nak pergi sujud, masa elok apa nama? Katalah dia ni. Rokok dia boleh sikit. Lepas dia naik boleh. Tapi masa dia nak rokok, nak sujud, dia takut ada masalah, dia terus macam ni, sujud. Sujud, lepas tu dia nak balik. Selesai tak? Selesai masalah. Nampak tak tu? Jadi kita semayang mengikut keadaan kita, ya. Ya. Ustaz, soalan dia tadi dia nak bangun daripada sujud yang susah, kan? Yalah. Dan lepas sujud tu, nak bangun Jadi- balik. So, jadi- dia kena berdiri tegak ataupun dia duduk? Jadi kes dia ialah kalau dia sujud dia bangun susah. Ya. Jadi masa dia nak pergi sujud terus dia duduk tapi dia sujud. Ini rukun sujud. Nampak rukun dia sujud. Untuk Rukun rakaat terusnya tak payah bangun dah? mana? Rakaat kedua tak payah bangun dah. Ini sujud okey. Dia nak balik duduk di antara dua sujud. Lepas tu dia dia nak sujud balik kan? Sujud ke sujud. Dia nak balik. Tapi kalau dia bangkit dia boleh tak? Tak boleh. Okey, tak boleh terus dia Nampak dah? Itu dia. Nampak dia buat. InsyaAllah dalam beberapa hari saja. Lepas tu dia akan kembali normal balik. Kalau dia bawa sampai lepas mana, ini problem. Ada faham? Ya Allah. Ada faham ke tu? Ya. Dekat antara dua sujud tu, kita boleh ubah tak Ustaz? Kalau lupa Ustaz? Terutamanya senang bagi orang yang kadang-kadang dia punya kilo dia berat sangat. Ya Allah, dia kalau nak duduk di atas dua sujud kan, katalah nampak duduk macam ni kan, ataupun dia nak duduk macam ni, dia lenguh sangat-sangat, katalah lenguh sangat-sangat, dia boleh buat, dia boleh buka, dia boleh buka bebas, atau dia boleh letak macam mana pun tak apa. Macam mana apa keadaan tak apa. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata bagi orang yang semayang ada 2 rakaat. Bagi orang yang semayang ada 2 rakaat, sama ada rakaat yang terakhir kan kita tengah subuh nak duduk di atas 2 sujud kan tahiyat akhir. Dua-dua boleh berlaku sah. Dua-dua boleh berlaku, sama ada tahiyat akhir terus ataupun duduk di atas 2 sujud sah belaka. Bagi orang yang duduk di antara 2 sujud, kadang-kadang dia lenguh, dia baca kadang dia lenguh, dia boleh buka dia punya tu. Dia boleh buka, duduk macam mana pun tak apa, duduk macam mana pun tak apa. Dalam keadaan kata duduk di antara 2 sujud, dia tukar pada bersilah tadi kan, tukar bersilah. Habis. Ustaz selalunya bersilah, pasal Ustaz tak boleh kaki Ustaz. Yang kaki dengan ni tak boleh, ada cedera sikit, Ustaz tak boleh. Lagi satu tangan Ustaz.
Kadang-kadang Ustaz angkat tahiyat, kadang-kadang dia kebas Ustaz buat macam tu je. Semayang Ustaz angkat. Ada orang tegur, you tak angkat tak sah. Jari aku tak larat. Bila dia waktu subuh dengan waktu hujan saja Ustaz ada masalah sikit. Dia sejuk, dia ada sikit lah itu. Sengai tu ada. Yang lain tak ada masalah. Jadi kita buat sekadar mampu. Walaupun kita Ustaz tak boleh nak genggam macam ni. Ustaz terlepas, Ustaz angkat macam tu, letak balik. Kadang-kadang kita tak boleh kan, kita buat sekadarnya. Allah tak paksa kita. Ni dah tak boleh. Tak boleh. Dah tak boleh, Ustaz tak boleh. Kalau nak ni, Ustaz kena ambil satu tangan, susun balik, susun. Kena ambil tangan ni, tolong tangan ni, tak boleh. Okey, fahamkan tu? Kita ambil satu lagi boleh tak? Satu lagi. Clear dah? Okey. An Abdullah ibn Abbas. Ini doa yang kita baca. An Abdullah ibn Abbas An Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatayni. Duduk di antara dua sujud. Allahumma firli. Dengar cuba dengar doa ni. Cuba dengar doa yang diajar oleh Nabi dan doa kita. Kita baca doa macam mana? Please, tolong Ustaz lagi nak dengar. Warhamni wajuburni apa je buat semoga sekarang. Dah betul dah. Betul dah. Please kita baca. Dalam masa yang sama, kalau kita ikhlas, kita cari doa yang kita baca duduk di atas sujud riwayat daripada siapa. Ini tujuan kita mengaji, okey? Tujuan kita mengaji ni. Maka Abdullah bin Abbas, ya Allah, Nabi ajak dekat dia tengok. Tengok dia kata, ya Allah, memang ya hadis ni Imam Bukhari ada, Muslim ada, semua hadis yang sahih. Tak ada satu pun hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif yang menceritakan doa kita. Kalau kita dapat hadis tu mulai daripada hari ini sampai bulan akan datang, kita kata ahlan wa sahlan. So, kok mana kita bawa mai? Ada faham? Lagi satu, sahabat Nabi, kalau kita tak reti pun kita angkat Allahumma firli pun dah cukup. Kadang-kadang Nabi sebut tu saja, ampunkan dosa aku ya Allah, ampunkan. Maka Nabi kata selepas kita sujud, mintalah keampunan daripada Allah. Selepas kita rukuk, kita puji Allah. Macam mana tadi kita, ya Allah, benda nak bagi kat aku, jangan ada orang halang. Benda nampak tak? Benda sampai dekat aku, macam mana pun, ya Allah, macam mana pun sampai juga dekat aku. Semasa kita rukuk, minta sesuatu. Masa kita sujud, kita minta keampunan. Masa tu kita sebut Allahumma firli. Kita tak reti katakan Allahumma firli, Allah. Cukup, sah. Masa Nabi berulang-ulang sebut benda tu, kan? Oleh sebab tu kita tengok di sini, mula-mula sekali kita kena sebut Allahumma firli. Kita baca Allahumma firli warhamni. Yang pertama sekali kita minta Tuhan ampunkan aku. Warhamni, sentiasalah aku duduk di bawah rahmat Hang. Wahdini, bagilah ke aku petunjuk. Selalunya Allah akan bagi petunjuk setelah kita duduk di bawah naungan dia. Setelah Allah ampun dosa kita, baru kita dapat rahmat dia, baru kita dapat hidayah dia. Wa'afini, baru Allah nak sihatkan kita. Sihatlah aku. Sentiasa warzuqni, last sekali Allah nak limpahkan rezeki dekat kita. Sempurna ada doa ni. Doa ni is very special. So from now kita cuba try. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu daripada mulut Nabi. Benda yang confirm 100% kita menuju ke situ daripada benda yang kita tak tahu ke mana. Nampak tak? Tapi jangan kita balik-balik wajibur ni semua tak ada. Jangan, please. Benda-benda tu kecil. Dia sebut tak sebut pun tidak menjejaskan semuanya. Tidak? Tak menjejaskan. Cuma kita kata ada sikit penambahan tu sebenarnya tidak wujud di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau kita ambil daripada Abdullah bin Abbas sendiri kata, wallahi aku sama Nabi, inilah Nabi benar doa ajar. Yaqulu, Nabi kata kat aku bila nak duduk di antara sujud, bacalah yang ni. Kalau Nabi ajak dekat dia macam tu, kita sabar. Nampak tak? InsyaAllah kita berhenti dekat situ. Maka hadis ni kita tengok rawahul arba'ah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Dalam masa yang sama dia kata illa Nasa'i. Dalam 4 tu satu Nasa'i wa lafzu. Lafaz ni yang diambil daripada Abu Daud. Walau macam mana pun Imam disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi.
Al-Hakim Nisaburi ni kategori hadis dia kedudukan dia macam Bukhari dan Muslim. Kalau dia sahihkan hadis tu, maka dia kata kedudukan hadis ni memang sihat dan betul. Oleh sebab tu kita pun perbetul lah sikit je kan. Tak reti Allah Firli sudah. Jangan dengar dia Firli jadi lain. Dia jadi lain tu. Kita shortcut. Membaca Allahumma firli dia kata pada waktu duduk antara dua sujud. Membaca doa seperti tersebut dia kata pada waktu duduk antara dua sujud adalah wajib muqayyad bila ada pilihan banyak sangat. Duduk di antara sujud ni banyak jenis doa yang kita boleh baca. Salah satunya Nabi kata penghulu dia, pendahuluan dia minta ampun. Minta ampun, ya Allah minta ampun. InsyaAllah kita akan, kalau diizinkan Allah, kita akan dengar sendiri Malik bin Huwairis, salah seorang daripada sahabat Nabi yang tengok Nabi cara semayang, yang Nabi kata kat dia, sallu kama ra'aitu musalli. Kita nak tengok macam mana ra'a Nabi. Dia kata aku ra'a Nabi, aku tengok Nabi semayang. Dia salli fa idza kana fil witr, terutamanya semayang witir Nabi min salatihi. Dan kita nak tengok macam mana dia cerita. Kalau nak tahu, ya Allah witir yang tu yang ni 3 rakaat macam mana, datanglah pada kuliah yang akan datang selepas kita makan daging korban nanti. Takat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap daripada keluarga sendiri, kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan suratul Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa tsabbit lana 'alal Islam wal iman. Ya Allah Tuhan, kau ampunkan dosa kami Allah, ampunkan dosa kami Allah, ampunkan dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak dengan bapa kami Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun dah meninggal. Ya Allah Tuhan, bagilah kerahmatan-Mu ya Allah pada kami. Didiklah kami dengan agama-Mu ya Allah, didik kami dengan Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kalau ditakdirkan kami belum masuk lagi korban satu bahagian, bagilah kami masuk Tuhan. Janganlah sehari dua lagi nak habis korban tak masuk lagi. Awaklah kami kedekut sangat Tuhan. Tuhan, duit rumah kami boleh bayar setiap bulan, duit khitan setiap bulan. Matang korban ni ya Allah 400 dia buat rekod satu macam. Tuhan, permudahkanlah bagi urusan kami ya Allah. Permudahlah bagi urusan kami, supaya Allah korban akan jadi syafaat untuk dia. Kalau ditakdirkan tahun depan dia mati, dia tak sempat buat korban, fikir-fikirlah dulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, bagilah terbuka pintu hati mereka, terbuka ya Allah beg duit mereka ya Allah. Mintalah mereka boleh masuk ya Allah 2-3 bahagian lagi. Bagi cukuplah korban kami. Allah ya Allah ya Allah, fataqabbal minna du'ana wa tsabbit lana 'alal Islam wal iman ya arhamar rahimin. Amin. Loceng dah bunyi, tunjukkan kita semua boleh pergi ke shopping center. Tak pernah loceng bunyi.